Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Khalil Walid bin Hanifah daripada Jabatan Teknologi Maklumat dan juga Komunikasi. Hari ini saya akan menceritakan sedikitlah tentang topik cabaran kelestarian etika dan juga peradaban di Malaysia. Okey, apa yang kita tahu, sejarah Malaysia moden pada hari ini adalah satu kesinambungan sejarah peradaban yang telah bermula sejak seawal sebelum Masihi lagi, iaitu sebelum terbentuknya tanah Melayu dan juga Malaysia moden yang kita hidup pada hari ini. Jadi, apakah maksud cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia? Apakah maksudnya? Ia bermaksud beberapa faktor yang menghalang atau cuba menghalang usaha para leluhur kita yang terdahulu untuk menjayakan kelestarian etika dan juga peradaban di negara kita. Apa yang kita nikmati hari ini? Kita semua tahu, Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka, yang bermula pada tarikh 31 Ogos 1957 lagi. Namun, sebagai sebuah negara yang mempunyai peradaban dan juga etika, ia telah bermula sejak ratusan tahun yang lalu. Akar kepada kelestarian etika dan juga peradaban Malaysia pada hari ini adalah apa yang telah dicorakkan sejak ratusan tahun dulu oleh para watan dan juga leluhur kita. Justru sikap kita yang ingin melupakan kesinambungan sejarah lalu itu adalah satu kesalahan dan juga kaipan yang sebenarnya merugikan kita sebagai bangsa Malaysia. Jadi, itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada ahli kebenaran saya yang lain untuk membincangkan lagi apakah faktor-faktor yang menghalang ataupun cuba menghalang usaha para leluhur kita dalam melestarikan etika dan juga peradaban di negara kita ini. Jadi, saya serahkan kepada mereka semua. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hana Zafira binti Rusnizam. Nombor matrik saya 18 DDT 20F1072 dari kelas DDT 3A. Hari ini saya akan membincangkan tentang pembangunan lestari. Pembangunan lestari adalah kemampuan untuk memberi sokongan untuk memelihara sistem kehidupan sepenuhnya dalam manusia dan kehidupan lain di planet ini, iaitu kemampuan untuk menyalurkan keperluan-keperluan untuk hidup secara berterusan dalam semua jenis benda hidup. Dalam konsep pembangunan lestari, penekanan diberikan kepada keseimbangan antaranya memenuhi keperluan manusia dengan keupayaan sistem semula jadi untuk membekalkan produk dan perkhidmatan tanpa degradasi. Pada tahun 1973, Kerajaan Malaysia telah menubuhkan Kementerian Teknologi, Penyelidikan dan Kerajaan Tempatan. Dalam usaha untuk mencerminkan penekanan kerajaan terhadap sains dan teknologi iaitu SNT dan inovasi, Kementerian ini telah dirombak dan dikenali sebagai Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar iaitu MOSTE pada tahun 1976. Pada tahun 2004, kementerian ini telah dirombak dan dikenali pula sebagai Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi iaitu MOSTI. Apakah misi MOSTI? Misi MOSTI adalah untuk mewujudkan sebuah persekitaran yang berdaya saing untuk memajukan dalam bidang sains dan teknologi dengan maksud menjana pengetahuan kemewahan dan meningkatkan kualiti hidup untuk pembangunan lestari. Seterusnya ialah tujuan dan kepentingan pembangunan lestari. Pembangunan lestari bertujuan untuk memastikan pembangunan sumber-sumber semula jadi mencukupi buat masa kini dan untuk masa depan bagi manfaat untuk semua jenis kehidupan di muka bumi ini. Oleh itu, pembangunan lestari amat bergantung kepada pemeliharaan dan pemeliharaan kesejahteraan manusia dan ekosistem secara bersama. Polisi Malaysia mengenai pembangunan lestari jelas disebut di dalam rancangan Malaysia ke-7. Plan tersebut juga menekankan langkah-langkah yang diambil untuk memberi penekanan terhadap pembangunan lestari semasa awal tempoh perancangan Malaysia. Langkah-langkah yang baru dimulakan semasa rancangan Malaysia ke-7 iaitu pada tahun 1996 hingga tahun 2000 bagi meningkatkan kebolehan Malaysia untuk membangun secara lestari. Okey, dapat disimpulkan di sini bahawa betapa pentingnya pembangunan lestari di negara kita. Pelbagai langkah dan inisiatif daripada pelbagai pihak perlu dilaksanakan dengan penuh dedikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Pembangunan lestari bakal memberi banyak faedah kepada generasi kini dan akan datang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Nadira binti Abdul Aziz. Nombor matrik saya 18 DDT 20F1093. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang wawasan kemakmuran negara. Okey, apa itu wawasan kemakmuran negara? Wawasan kemakmuran negara adalah
iltizam untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada setiap peringkat kumpulan, pendapatan, etnik, wilayah dan data yang bergalan. Okey, iltizam ini akan diteruskan ke arah mengukuhkan kestabilan politik dan meningkatkan kemakmuran negara serta memastikan rakyat bersatu padu tanpa prasangka dengan meraihkan kepelbagaian bangsa dan budaya sebagai asas penyatuan bangsa. Baiklah, untuk matlamat wawasan kemakmuran negara, matlamat utama wawasan kemakmuran negara adalah untuk menyediakan taraf hidup yang wajar ataupun dipanggil sebagai decent standard of living kepada semua rakyat Malaysia pada tahun 2030. Baiklah, seterusnya objektif wawasan kemakmuran negara. Yang pertama, pembangunan untuk semua. Contohnya dari segi menstruktur ekonomi. Menstruktur semula ekonomi ke arah yang lebih progresif, berpaksikan ilmu yang bernilai tinggi dengan penyertaan masyarakat yang menyeluruh di semua peringkat. Yang kedua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan. Contohnya untuk menangani ketidaksamaan dan kalangan masyarakat. Menangani jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan, etnik, pembangunan wilayah dan data yang bergalan untuk membela dan meningkatkan keupayaan supaya semua rakyat tidak ketinggalan. Yang ketiga, membina negara bersatu, makmur dan bermaruah. Dengan membuat demikian, ia dapat memunculkan sebagai paksi ekonomi di Malaysia. 7 teras dalam wawasan kemakmuran negara. Baiklah, yang pertama, ekosistem perniagaan dan industri. Yang kedua, aktiviti pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, modal insan. Yang keempat, pasaran buruh dan pampasan pekerja. Yang kelima, kesejahteraan sosial. Yang keenam, keterangkuman wilayah. Dan yang terakhir, modal sosial. Sebagai kesimpulan, kemajuan dan kemakmuran sesebuah negara itu bergantung kepada hubungan baik yang terjalin antara masyarakat. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Assalamualaikum, nama saya adalah Nur Farid Hakim bin Effendi. Nombor metrik 18 DT 20F1055. Salam sejahtera, nama saya Yap Lin dan nombor metrik saya adalah 18 DDT 20F1112. Pada hari ini, kami ingin membentangkan tentang kelangsungan kelestarian negara melalui etika dan peradaban. Apa maksud kelangsungan? Kelangsungan ialah pengekalan suatu keadaan ataupun suatu perkara. Apa maksud etika? Etika ialah kehidupan yang dianut dan diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Etika juga maksud daripada kata etos, iaitu maksud Greek yang masuk perangan. So, etika ni maksud secara ringkasnya kita punya tingkah laku manusia ni akan mempengaruhi satu masyarakat dari semasa ke semasa. Kita ada Islam juga, ada Islam yang boleh dikaitkan dengan etika. Sebabkan etika ni maksud dia kita punya tingkah laku yang akan mempengaruhi satu masyarakat dari semasa ke semasa. Jadi wujudnya ada Islam. Kepentingan etika ni boleh juga mempengaruhi individu, keluarga dan juga masyarakat. Yang bagi individu dapat membina asas diri, dapat mengarahkan syarikat suci, masyarakat pandang seseorang tu dengan penuh hormat. Individu ni bila dia ada keyakinan untuk mencegah seseorang, maksudnya etika tu dia dah amalkan daripada kecil hingga besar. Untuk keluarga ni, ibu bapa ni bila dah amalkan etika yang betul, so dia akan mempengaruhi anak-anak dia lah. Anak dia akan jadi pengaruh ibu bapa, anak dia akan jadi yang solehah, akan dapat disiplinkan diri dan sebagainya. Untuk masyarakat, masyarakat ni bila masyarakat dah amalkan etika yang betul dalam kehidupan secara berkekalan, so kes-kes macam pembuangan bayi, arak, dadah, semua tu dapat dikurangkan. Dan kalau etika dalam masyarakat ni berterusan dan berkemungkinan kes-kes yang negatif dan tidak moral ni dapat dielakkan. Terima kasih. Terima kasih saudara Faris. Seterusnya saya ingin membentangkan tentang kesan kelangsungan kelestarian negara melalui etika dan peradaban. Kesan kelangsungan kelestarian negara melalui etika dan peradaban terbahagi kepada 3 perspektif, iaitu dari segi individu, keluarga dan masyarakat. Kelangsungan kelestarian negara melalui etika dan peradaban telah membentukkan individu yang sopan dan berakhlak mulia.
sejak kecil-kecil lagi, ibu bapa pasti akan mendidik anak-anaknya supaya menjadi seorang individu yang sopan santun dan menghormati orang-orang tua. Contohnya, semasa bertutur dengan orang-orang tua, kita tidak patut meninggikan suara terhadap mereka. Kelangsungan kelestarian melalui etika dan peradaban juga mampu mewujudkan sesebuah keluarga yang berhubungan erat dan harmoni. Jika setiap ahli keluarga mengamalkan etika dan peradaban, mereka pasti akan saling menghormati dan memahami perasaan masing-masing. Mereka tidak akan menggunakan kata-kata kesat ketika bertutur sesama ahli keluarganya. Selain itu, kesan kelangsungan kelestarian melalui etika dan peradaban terhadap masyarakat pula. Di Malaysia, setiap pelajar diwajibkan untuk belajar pendidikan sivik, pendidikan moral, pendidikan Islam. Mata-mata pelajaran ini mengandungi pelbagai nilai baik dan adat-adat resam setiap kaum yang mampu memberikan pelajaran kepada setiap rakyat Malaysia supaya dapat menjadi warga negara yang baik dan erti menghormati kaum-kaum lain. Dengan itu, negara ini pasti akan lestari dengan aman damai kerana setiap orang telah memahami peranan masing-masing. Pada pendapat saya, kebanyakan rakyat Malaysia memang mempraktikkan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian mereka. Kita ambil bersalaman sebagai contoh. Bersalaman itu merupakan adat resam kaum Melayu, tetapi di Malaysia, kaum India dan kaum Cina juga sering mempraktikkan adat resam tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Perkara ini bukan sahaja melambangkan kelestarian antara kaum-kaum di Malaysia, tetapi perkara ini juga menunjukkan bahawa mereka mempunyai sasar yang tinggi. Akhirnya, saya ingin menayangkan sebuah video yang menunjukkan kesan kelangsungan kelestarian negara melalui etika dan peradaban di Malaysia. Boleh loh. Uncle Kayu. Uncle Kayu, 新年快乐，恭喜发财！恭喜发财！ Terasa sejuk hati kan apabila melihat masyarakat Malaysia dapat hidup bersama-sama tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Sebab itulah setiap rakyat haruslah mempraktikkan etika dan peradaban yang dipelajari sejak kecil-kecil lagi dalam kehidupan seharian mereka sehingga ia menjadi kebiasaan untuk mereka kerana etika dan peradaban mampu membentukkan sikap yang mulia dalam diri seseorang. Dengan itu, apabila setiap rakyat mempraktikkan perkara tersebut bersama-sama, kelangsungan kelestarian negara pasti akan menuju ke arah yang lebih cerah pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Salam semua, nama saya Lim Jit Yang dari Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Saya ingin menceritakan sedikit tentang semangat keharmonian negara dan antarabangsa. Jadi, apakah itu keharmonian yang dimaksudkan? Apakah itu keharmonian yang dimaksudkan? Keharmonian ialah hormat-hormat antara dua pihak yang berbeza dari sudut agama, bangsa, bahasa dan lain-lain. Jadi, apakah usaha-usaha yang perlu kita buat supaya dapat memupuk semangat keharmonian negara dan antarabangsa? Yang pertama ialah menjamin kestabilan politik negara. Kita perlu hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni jika politik di Malaysia stabil. Yang kedua, penubuhan negara ASEAN dapat menjamin kedaulatan negara-negara serantau. Sebagai contoh, untuk memastikan kestabilan politik di negara kita telah menjadi anggota ASEAN setelah negara mencapai kemerdekaan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang mencuba. Justeru, negara Malaysia telah menjalankan supaya menteri-menteri Law ASEAN mengisytiharkan negara-negara. Usaha yang seterusnya, rantau yang aman, selamat dan berkecuali. ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan politik di Malaysia dan negara-negara serantau. Yang pertama, negara kita tidak berperang dengan negara lain atau melibatkan diri dalam konflik antarabangsa dan serantau. Usaha yang kedua, Malaysia mempunyai hubungan ketenteraan yang kekal dan baik dengan negara serantau seperti Thailand dan Indonesia. Okey, baik. Seterusnya,
Usaha yang ketiga ialah memudahkan bantuan. Okey, kita boleh dapatkan mengukurkan bantuan kepada negara-negara yang menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Malaysia telah membantu negara serantau yang ditimpa bencana. Misalnya, rakyat Malaysia mendemarkan wang kepada mangsa gempa bumi dan tsunami di negara Indonesia. Okey, yang ini adalah salah satu contoh daripada isu semasa lah yang telah berlaku di tahun yang lepas. Okey, sekarang saya akan bagi contoh yang lain. Okey, masih tahu kan Abid Liu tu siapa? Beliau adalah seorang yang baik hati dan dia telah membantu orang negara Palestin. Marilah kita sama-sama menonton apa yang beliau telah buat di negara tersebut. Saya cakap kan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur pada Allah SWT. Jadi tuan-tuan ni semua ialah orang yang Allah sayang duduk kat Gaza, tempat yang mulia. Pada kecil kami setiap hari doakan untuk Palestin. Tapi hari ni Alhamdulillah kami sampai ke sini. Jadi sangat rasa syukur pada Allah SWT. Dia tentu orang yang Allah sayang, banyak ujian. Jadi kita sampai sini kami menangis. Your name? Maha. Manis? Ha. Mahmud. Ismat? Muhammad. Ini? Binti. Mariam. Yang mana? This one? Oh. No. Cute. Terima kasih menonton video ini dan terima kasih Rini. Sekarang saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Amriji. Nombor metrik 18 DDT WF 1107. Mengapa semangat keharmonian penting kepada kita? Dan apa langkah yang boleh mengekalkan keharmonian? Jika tidak mengambil berat, apa kesan akan berlakunya? Okey, baik, jom kita lihat sekarang. Apa langkah-langkah yang perlu amalkan ialah: pertama, tidak melakukan perbuatan yang menghina negara lain. Kedua, menawarkan bantuan ke negara luar apabila mereka memerlukan. Ketiga, menghormati adat dan budaya negara luar. Okey, seterusnya ialah kita menggambarkan semangat keharmonian dan apa kelebihannya kepada kita. Pertama, negara kita akan aman dan damai. Kedua, negara kita akan dipandang sebagai negara yang bagus dan baik. Dan ketiga, negara kita hubungan negara-negara luar lebih akrab. Dan keempat, kehidupan dan ekonomi rakyat negara kualiti lebih stabil. Okey, kita dah tahu apa kelebihan semangat keharmonian. Sekarang saya akan terangkan sedikit kesan yang akan berlaku jika tidak amalkan semangat keharmonian. Kekurangan bagi tidak mengamalkan semangat keharmonian adalah negara akan suka mendapatkan bantuan daripada negara luar apabila ditimpa kesusahan. Seterusnya, semangat keharmonian rakyat negara akan lemah. Dan selain itu, kita akan dipandang rendah oleh negara luar dan nama negara kita akan tercalar. Sekarang saya akan terangkan sedikit kesan yang akan berlaku jika tidak amalkan semangat keharmonian. Kekurangan bagi tidak mengamalkan semangat keharmonian adalah negara akan suka mendapatkan bantuan daripada negara luar apabila ditimpa kesusahan. Seterusnya, semangat keharmonian rakyat negara akan lemah. Dan selain itu, kita akan dipandang rendah oleh negara luar dan nama negara kita akan tercalar. Okey, baiklah. Terakhir dalam subtopik semangat keharmonian negara dan antara bangsa ini. Kesimpulan daripada saya ialah, jika kita sebagai rakyat Malaysia sewajarnya memainkan peranan dan bertanggungjawab dalam membantu mengekalkan semangat keharmonian dalam negara dan antara bangsa, agar hubungan negara dan antara bangsa lebih rapat. Yang itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, bersama saya lagi. Bagi segmen kali ini, saya akan huraikan tentang penutup ataupun kesimpulan bagi topik kali ini. Jadi, bagi kesimpulannya, kelestarian etika dan peradaban adalah suatu perkara yang sangat penting ataupun aspek yang sangat penting dan mesti dipertahankan oleh kita semua sampai bila-bila. Hal ini kerana dalam konteks Malaysia,
Kelestarian, peradaban dan juga etika itu banyak bergantung pada akar dan tradisi yang telah terbina sejak ratusan tahun yang lalu. Bukan mudah untuk membina dan membangunkan etika dan peradaban kerana ia merupakan suatu proses yang panjang dan juga rumit yang dilakukan oleh watan dan juga leluhur kita yang lalu. Namun percayalah, Malaysia memiliki ramuan dan keunikan tersendiri ke arah meneruskan kelestarian dan juga peradaban itu. Dengan pemilihan yang betul, kepimpinan yang berintegriti di Malaysia dan juga rakyat yang bijaksana akan mampu merealisasikan cita-cita dan matlamat bumi ini. Jadi, saya rasa itu sahaja daripada saya dan juga kami semua. Jikalau ada salah dan silap, kami mohon maaf. Jadi, sekian. Terima kasih.